yaitu Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Daripada baginda Nabi SAW bersabda, tawaduklah dan bergaullah dengan orang-orang miskin, nescaya kamu termasuk di antara pembesar-pembesar wali Allah, dan kamu akan keluar daripada sifat kesombongan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi hadis pada pagi hari mulia ini yaitu tentang sifat yang Nabi SAW ajar kepada kita, iaitulah sifat tawadhu'. Dalam hadis yang lain disebutkan, man tawaddu'an ila Allah yarfa'allahu darajah. Siapa yang meletakkan urusan tawadhu' itu, iaitu merasakan tawadhu' itu pada kehendak Allah ataupun pada kerja Allah, maka Allah Ta'ala akan naikkan martabat diri dia. Tawadhu' ni dia bukan satu sifat yang kita kena fikir-fikir, yang kita kena rasa-rasa, tak ada. Bahkan kalau merasainya itu tadi, boleh jadi ia akan mendatangkan sifat mazmumah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya, man asbata li nafsihi tawadhu'an fa huwa al-mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang ada rasa di hati dia, barang siapa yang merasakan pada diri dia tawadhu'an, rasa tawadhu', saya ni tawadhu', saya lah orang yang tawadhu', rasa dia dalam kawasan ni, fa huwa al-mutakabbirun haqqan, maka dia lah orang yang paling takabbur. Hadis sebut itu. Ini ciri orang takabur bila dia rasa dia tawadhu'. Namun dalam perbahasan kita pada kali ini, iaitu sifat tawadhu' yang Rasulullah ajar kepada kita untuk dapat mencapai, bukan untuk kita rasa kita tawadhu', tak, untuk kita mencapai suatu sikap ataupun suatu perasaan yang namakan tawadhu'. Tadi itu kata Nabi, tawadhu'lah kamu, rendahlah diri kamu, wajalisu, dan duduklah kamu bergaul. Wajalisu dengan kalimat jalasa yajlisu. Jalasa mana? Duduk. Itu sebab kalau ada program macam ni, kita panggil apa? Majlis. Majlis yang maknanya duduk beramai-ramai, itu majlis, insyaAllah. Jalasa, ataupun kalau kita pergi usrah, dia kata jilsah. Jilsah itu maknanya program usrah, duduk ramai-ramai, insyaAllah. Jadi Nabi SAW kata, tawadhu', hendaklah kamu tawadhu', merendahkanlah diri kamu, wajalisu, dan duduklah kamu al-masyakin, dengan orang-orang yang miskin. Orang miskin ni tadi kamu duduk dengan mereka supaya apa? Takunu, menjadilah kamu min kibari, daripada kalangan pembesar-pembesar ahli Allah, yang wali-wali Allah. Wa takhruju minal kibr, dan kamu akan keluar dari sifat kesombongan. Jadi duduk dengan orang miskin macam mana gayanya? Duduk dengan orang miskin dengan merasa diri kamu juga miskin. Bukan duduk dengan orang miskin tapi hati kita rasa kaya. Duduk orang miskin supaya kita rasa kita kaya. Oh, banyak aku lagi. Orang miskin dia aku kaya. Bukan duduk dengan si miskin kerana kita merasakan kita miskin, bukan kita merasakan kerana kita berkebolehan untuk merendah-rendahkan miskin lain. Ada orang yang dia suka duduk dengan miskin, ada. Tetapi duduknya dengan orang miskin dengan niat untuk memberitahu tentang kelebihan dan kenikmatan yang Tuhan dah bagi ke dia. Ada duduk itu. Kamu ni susah, aku duduk kamu untung, sebab tu aku nolong kamu je. Ada cerita yang dia tu banyak berjaksa pada orang miskin, insyaAllah. Padahal tak, yang Nabi kata tawadhu' wa jalusu, dan duduk di sini, duduk dan merasai macam mana dia orang miskin. Jangan kamu rasa yang kamu tu duduk dengan orang miskin dan kamu rasa kamu berkebolehan untuk mengawal ataupun untuk merendah-rendahkan si miskin. Tak. Maka terkeluarlah daripada sikap sombong, at-takabbur, at-takabbur al-kibr, sifat sombong. Sifat sombong ini sifat yang paling bahaya. Ada dua sifat yang paling bahaya di antara sekalian sifat mazmumah. Yang pertama namanya al-kibr, yang kedua namanya al-azim. Masya-Allah. Sebab Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-kibri al-kibri, iaitu kesombongan itu, imami, adalah serbanku, wa azamati, dan merasa besar itu adalah sombong dengan merasa besar ni macam sama tapi hakikat lain. Sombong ni itu satu sikap yang terbit daripada hati bila dia rasa
dia tu ada kelebihan, ada lebih daripada orang lain. Sombong lah tu, insya-Allah. Tapi al-kib azimatun, bila dia rasa besar, itu adalah pelikat kata Allah Taala. Barang siapa yang cuba merampas salah satunya daripada aku, akan kucampakkan dia ke dalam jahannam, wa ma ubali. Aku tak peduli dia siapa. Dia tu nabi ke, dia waliullah ke, dia ahlullah ke, dia tok-tok guru ke, para ustaz ke, kalau dia ada salah satu daripada sifat ni, iaitu sifat aku yang dia rampas, akan kucampakkan dia dalam neraka. Bukan kata dia dah dapat sifat sombong tu, tak. Nabi SAW sebut dalam hadis tu, Allah kata, barang siapa yang cuba merampasnya, cobaan merampas sifat ni pun dah menyebabkan seseorang tu dicampak dalam neraka. Dia belum sombong, tapi keinginan untuk sombong tu ada. Itu Allah Ta'ala dah bagi teguran. Itu sebab macam mana nak hilangkan rasa sombong ni tadi, macam mana nak hilangkan rasa besarnya diri kita tadi, iaitu dengan kita duduk dengan para masakin. Nabi pernah doa dalam kitab yang lalu, kita pernah belajar, yang pernah kita bahaskan, kita pernah tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Bukankah dalam tu ada satu kisah yang Nabi SAW menyebut dalam doanya di sisi Sayyidatuna Aisyah. Pada waktu rumah ketika Nabi mengangkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan. Wahai Allah, jadikan kami ini orang yang miskin. Ya Allah, jadikan kami dalam kalangan orang miskin. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa Tuhan doa begitu? Sepatutnya kan Tuhan kena doa jadi orang kaya. Begitulah seakan-akan keluhan Aisyah. Aisyah tanya Rasulullah, kenapa Tuhan doa supaya jadikan kita dalam kalangan orang miskin? Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, orang miskin itu masuk syurga 70 tahun lebih awal daripada orang kaya. Dia akan masuk syurga dulu daripada orang kaya. Kenapa? Kerana orang kaya tinggi hisapnya daripada orang miskin. Banyak ada bedanya. Itu sebab dengan duduk ke dalam kalangan orang miskin, dapat kita bermuhasabah diri. Maka itu juga yang disebutkan di dalam hadis yang seterusnya dengan tajuk yang sama, insya-Allah. Wa waraddu inna minat tawadhu'i la ridha'a biduni min syarafil majalis. Hadis riwayat Tabrani. Dan pada sebuah riwayat yang lain, sesungguhnya di antara sifat tawaduk kerana Allah Ta'ala adalah redha dengan tempat yang rendah kedudukannya daripada tempat duduk yang mulia. Itu salah satu rendah diri. Selalu ustaz, jumpa ustaz, duduknya kursi di atas, tumpuknya di depan. Kalau makan tu dipanggil, ustaz sini duduknya, insya-Allah. Tapi satu hari orang tak layan, dia kata kalah, ustaz, duduk lain, biar duduk mana dia nak duduk. Makan, biar dia cari mana makan. Dan dia tidak berasa hati dengan perkara itu. Itu kerana dia telah mencapai titik kemuliaan dengan rasa tawaduk tadi. Tak beri bekas. Masya-Allah. Itu sebab kalau ikut pepatah apa dia? Tidak mulia seorang kerana dipuji dan tidak mati seorang kerana dihina. Contoh. Ataupun kata minta maaf, tidak hidup seorang kerana dipuji dan tak mati seorang kerana dikeji. Tidak pula seorang itu terbang bila dipuji, tidak pula seorang itu tumbang bila dikeji. Ini pepatah sebut apa itu. Jadi mana dia tak terbekas dengan pandangan manusia. Makhluk pandangan dia tak terbekas. Allah Ta'ala. Itu sebab para awliya Allah, ini kita kadang-kadang minta maaf. Pergi masjid je cukup, tempat kena ambil dia orang. Kita biasa sembahyang di situ, tempat tu dia ambil dia orang. Pusing balik pakai slipper, balik kita. Aku tak mahu lah, tempat aku dia ambil dia orang. Aku biasa duduk situ, semua tahu aku duduk situ. Kenapa dia duduk di situ? Oh, dia marah. Allah Ta'ala, insya-Allah. Apatah lagi kalau dalam majlis, malah aku pergi majlis dia, insya-Allah, dulu aku dah pergi anak dia punya, dia tak layannya aku. Enggak betul yang betul. Bukan apa itu, insya-Allah. Maknanya hati itu masih ada berat untuk disanjungi. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang lain yang bermaksud, barang siapa yang gemar ia, apabila dia datang ke suatu tempat lalu semua berdiri kepadanya, dia harap kalau saya datang semua Allah, sila orang semua berdiri, memberi penghormatan. Kalau orang tak berdiri tu, kalau orang tak berdiri pada dia, dia ni nak kena ni, dia akan gitu. Barang siapa yang bila mana dia masuk dalam satu majlis, dalam satu keadaan dia berharap agar orang berdiri dan memberi penghormatan kepadanya, sebenarnya ia telah menempah satu tempat di dalam neraka Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW. Bila keinginan dia tu ada, bila orang tak berdiri dia marah. Allah Ta'ala.
Tapi adalah berdiri dalam satu majlis itu kerana menghormati ketua adalah tuntutan dari Nabi SAW. Ketika mana salah satu ketua daripada orang Ansar masuk ke dalam masjid. Tabarakallah ta'ala anhu. Bila ketua orang Ansar itu masuk dalam masjid, maka Nabi SAW melihat dia pun masuk dalam keadaan itu. Kata Rasulullah, berdirilah kalian kerana menghormati ketua-ketua kalian. InsyaAllah. Bangun, mereka pun bangun kerana ketua mereka masuk. InsyaAllah. Sedangkan hati ketuanya tadi berharap, jangan duduk. Sebab Rasulullah ada. Dia malu dia. Dia ada berasa malu kerana ia duduk dalam satu keadaan yang mana orang semua akan sedang memandang dan memberi tumpuan kepada dia. Masya-Allah tabarakallah taala. Itu jadi perkara kita rahimahullah taala kata sini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kedudukan rendah diri itu, atau bukan kata rendah diri ni maknanya down, tak semangat dah. Maknanya boleh berasa tenang dalam kehidupan adalah kamu berkumpul duduk-duduk dengan orang miskin. InsyaAllah. Dia kena latih benda tu. Kita mentaliti kita sebenarnya telah banyak di brainwash. Otak kita telah di brainwash. Saya ingat tak kurang 100 tahun. Tak kurang 100 tahun. Nak sejak daripada negara kita dijajah 1511. Subhanallah taala anhu. Ini yang berlaku di negeri Mesir. Mesir itu sebuah negara yang kuat antara tamadun awal dunia. Bukan kecil-kecil Mesir ni, tapi kenapa sekarang dia tak boleh maju? Kenapa dia tak maju? Ada kata macam Allah. Bukan kita lekehkan Mesir tak. Mesir ni Allah muliakan. Dalam Quran disebut nama dia. Fadkhulu ala Misr, masuklah kamu ke dalam negeri Mesir. Allah Taala sebut begitu dalam Quran. Tapi kita nak bagi tahu antara penyebab kenapa mereka tu tak dapat dimajukan, kenapa mereka tu tak dapat bergerak, kerana yang berlaku dulu pada mereka adalah suatu serangan yang sangat besar. Orang Mesir ni kalau kita bawa pedang pergi lawan dengan dia, tumpah kita. Ibu jari tangan mereka tu besar ibu jari kaki kita. Ibu jari kaki kita tu, itu ibu jari tangan dia tu. Subhanallah taala, masya-Allah. Anak cerita ibu jari kaki tu, saya ni bukan cerita dak masa bawa teksi tu. Dia bawa teksi, saya duduk sebelah bersembang. Bila dia pusing tu nampak ibu jari kaki dia, saya tak pandang ibu jari saya, dia pandang ibu jari kaki. Serupa besar ni, kalau dia sepak saya tu melambung, saya kata. Perempuan kalau kena nampak, nak kata kuat. Badan dia besar. Orang perempuan dia tak baca kat orang lelaki, orang perempuan. Atas kepala satu tonggeng, sebelah kiri angkut satu lagi tonggeng. Begitu jalan. Subhanallah. Kita tonggeng kosong, nak bawa daripada dapur ke belakang pun kata bersirit. Subhanallah ta'ala, nak kata kuat. Kalau lawan dengan pedang boleh, tak boleh menang. Tu sebab Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menahan benteng negeri Mesir kerana kuatnya orang Mesir. Subhanallah ta'ala. Sehingga mereka tawan Raja Perancis ketika itu. Bila dia tawan Raja Perancis, apa dia buat? Inilah salah satu kesilapan yang berlaku. Ihsan, tetapi memakan diri. Allah. Dia tawan Raja Perancis, lalu dikurungkan di kurungan tahanan rumah. Tahanan rumah di Mansurah. Letak ada satu rumah situ, rumah tu pula dekat masjid. Raja dikurung situ 3 tahun. Tengok orang. Kita tahanan rumah, biasakan tahanan rumah ni ada. Tahanan rumah dia tak boleh keluar, dia duduk dalam rumah saja. Orang jaga keliling. Tapi dia tengok, akhirnya ketika dia dibebaskan, dia kirim surat. Dia tengok everyday, setiap hari dia nampak orang pergi masjid. Sebab tahanannya di masjid. Dia tengok orang pergi masjid, orang bagi salam, orang jumpa dia, orang bagi makan. Tak ada siapa pun hina Raja Perancis ketika itu. Tak ada. Orang lalu depan Raja Perancis beri penghormatan lagi pada Raja Perancis. Kerana hormat. Dia bukanlah orang yang ditawan kerana berperang tadi. Tawanan tadi kerana menundukkan tentera-tentera Perancis. Tawan 3 tahun. Dia sendiri melihat akhlakul Islam, khuluqul Islam. Dia sendiri melihat bagaimana keadaan orang Islam. Rendah dirinya mereka. Dan bersatu padu hati mereka. Tetapi mereka tadi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana rancangan daripada Raja Perancis tadi. Bila dia keluar, orang Perancis nak menuntut supaya kita perang balik Mesir. Kerana Mesir telah menangkap raja kita. Tapi waktu tu raja dia dah bebas. Mereka bebaskan raja dia tadi. Maka apa yang buat oleh raja dia? Kamu tak boleh serang orang Mesir. Orang Mesir ni orang baik-baik. Orang yang saling bersalam-salaman. Orang yang saling bagi makan. Jadi kita takkan menang kalau lawan pedang senjata dengan dia orang. Jadi apa yang kita nak lawan dengan dia?
kata Raja Perancis, kita buat lawan perang pemikiran. Ini dipanggil Ghazwatul Fikr. Ghazwatul Fikr. Hari ini kita dapat tempias-tempias Ghazwatul Fikr. Minda ideologi. Subhanallah ta'ala. Kita brainwash otak-otak mereka. Supaya kata kalau duduk dengan orang miskin ni hina. Subhanallah ta'ala. Supaya mereka ni tadi berlumba-lumba dalam mengejar dunia. Oh, orang tu pakai. Kalau kita kat rumah ada kereta Saga tahun 96 punya kereta kita pakai. Malu tu miskin. Oh, kita tengok miskin pada luaran kata kita. Subhanallah ta'ala. Hakikat kita disuntik begitu. Subhanallah ta'ala. Sehingga kita tidak tahu membezakan yang mana keperluan dan yang mana kemahuan. Jadi itu sebab Nabi SAW mengatakan supaya terbit balik kesedaran rasa rendah diri itu tadi adalah dengan cara kamu duduk dengan orang-orang miskin. Perhatikan cara hidup mereka dan gaulilah mereka, maknanya bergaul, duduk sama, minum, makan dengan mereka supaya dapat merasainya. Ini satu yang disebutkan dalam satu travelog saya tengok di rumah saya cerita lah. Dia tengok ada satu Mak Saleh, bukan Mak Saleh, kita panggil apa, perempuan Saleh lah. Panggil Minah, dia bukan Islam. Aminah ni bukan Islam tak, insya-Allah. Jadi panggil lah ada orang putih ni, perempuan orang putih ni, dia naik Trans-Siberian kan, yang kereta api panjang merentas Eropah. Dia berhenti pada satu tempat yang dulu tempat tu ialah perkampungan keturunan Hulaguhan. Dia tengok orang situ duduk kemah-kemah. Dia pakai kemah. Mereka ni orang-orang yang macam orang tantan kan, ustaz tantan ni. Dia orang duduk pakai kemah-kemah. Waktu ketika tu dia datang ziarah pada mereka, mereka datang meraihkan, hello, selamat datang, bapa-bapa. Dan sama-sama kami pun memerah susu kuda, memerah susu unta, memerah susu lembu, Allah, kambing. Kemudian kami pergi ke ladang, kami sama bersekutu. Dan ketika kami datang di sana, beramah tamah, semua orang berebut nak ambil tetamu. Biarlah dia duduk rumah saya, biarlah dia duduk rumah saya. Allah Ta'ala anu. Apa kata Minah Saleh ni tadi? Apa perempuan Saleh ni kata apa? Dia kata sesungguhnya mereka ini jauh daripada kemodenan, tetapi dekat dengan ketamadunan. Sedangkan seorang tu semakin moden ke pembangunan dia, tetapi makin jauh ia dengan ketamadunan. Kita makin jauh dengan tamadun. Kita pandang orang dengan lekeh sebelah mata. Ya Allah, orang kita rumah semakin besar, semakin tak ada tetamu. Semakin besar rumah, semakin tak ada tetamu. Makin besar rumah, makin tinggi pagar. Cuba ke balik kampung tu, rumah tu. Datang kan sekejap nak datang minum. Tidurlah sini. Tidurlah sini. Ni ada bantai dulu. Makan dulu, jangan balik. Tidur sini. Rumah kita, rumah besar tu. Orang baru datang. Bila nak balik? Kita tanya bila nak balik. Allah Ta'ala tu. Tu beza. Bila sampai satu tahap, mentaliti kehidupan tadi mencerminkan bagaimana akhlak kita terhadap sesama manusia. Jadi bila kita duduk dengan orang miskin, kita tahu orang miskin akan bersungguh-sungguh nak meraihkan manusia lainnya. Mereka akan keluarkan makanan mereka tanpa rasa malu. Jemputlah makan. Allah Ta'ala. Bukan dia hidang pisang ke apa ke, dia bagi makan juga. Masya-Allah, kerana dia memuliakan. Itu sebab duduk dengan orang miskin ni kadang-kadang ia adalah suatu sebab untuk mengajar kita jadi orang yang rendah diri di hadapan manusia-manusia lain. Apatah lagi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tapi yang lagi sedih, sesungguhnya Allah Ta'ala benci kepada orang kaya yang sombong. Tetapi Allah lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Kamu udahlah miskin, sombong pula tu. Ya Allah. Orang kaya sombong tu Allah tak suka. Tapi yang lagi Allah benci siapa dia? Orang miskin yang sombong. Kata Allah Ta'ala. Allah tak suka kepada orang muda yang berbuat maksiat, tetapi Allah benci kepada orang tua yang masih buat maksiat. Subhanallah Ta'ala. Ini itu yang disebutkan dalam perbahasan ni. Duduklah dengan satu kelompok yang boleh mengajar dan mendidik. Masya-Allah. Seterusnya hadis ke-24, beramal dengan Quran. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala man ta'allama al-Quran wa 'allamahu wa 'amala bima fihi fa inna lahu sa'iqan wa dalilu ila jannah. Rawahu Ibnu Asakir. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ketahuilah bahawasanya sesiapa yang mempelajari Al-Quran, mengajar dan beramal dengan isi kandungannya, maka sesungguhnya ia akan menjadi pembimbing dan penunjuk jalan ke syurga. Wa fi riwayah, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu wa akhadha bima fihi kana lahu syafi'an wa dalilan illa al-jannah. Dalam riwayat lain, sesiapa yang mempelajari Al-Quran, mengajar dan beramal dengan isi kandungannya, niscaya adalah ianya menjadi penolong dan penunjuk jalan ke syurga. Ini cerita tentang Quran pula. Apa tu Quran? Al-Quran itu kata Allah Ta'ala, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah Al-Kitab, iaitu Quran, la raiba fihi, tak ada keraguan padanya, huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baik, orang bertakwa ni dalam Quran dia cakap, orang yang bertakwa tadi, mereka ini adalah daripada 4 golongan, 4 ciri-ciri manusia takwa. Ada 4 ciri orang bertakwa tadi. Apa ciri dia? Yang pertama, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, dia percaya dengan perkara-perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Yang kedua, dia mendirikan salat. Tabarakallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia mengambil rezeki daripada apa yang Allah Taala beri jadi manfaat hidup dia. Apa mana manfaat? Ma yazidu nafsaka min khaufillahi ta'ala, barang yang menambahkan takut pada dirimu kepada Allah Taala. Itu manfaat. Bila dia dapat rezeki, dia berasa takut dengan Allah Ta'ala. Bila dia dapat ilmu, dia bertambah takut dengan Allah Ta'ala. Bila dapat suatu nikmat, dia bertambah takut pada Allah. Itu ciri orang takwa yang ketiga. Dan yang keempat apa? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan ciri yang keempat, mereka itu adalah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, dan apa yang diturunkan oleh Nabi dan min qablika, nabi-nabi sebelum kamu. Dia percaya. Ni 4 ciri orang bertakwa. Baik, dia dah ada 4 ciri bertakwa. Dia boleh dapat tanpa 4 ciri ni kalau tidak berpegang dengan Quran? Tidak. Tu sebab dalil kata allazi, apa dia kata, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia jadi petunjuk. Jadi Quran tu ialah manual book. Kalau kita beli Toyota Hilux dengan beli Toyota Camry, kita beli dua-dua sekali kita punya. Subhanallah ta'ala. Kita tak boleh tertukar manual book. Kita nak bawa Hilux, kita pakai manual book Camry. Ya Allah. Nak bawa Camry pakai manual book Hilux. Itu sebab pergi petrol pump nanti, Hilux dibubuhnya petrol, Camry dibubuhnya diesel. Ya Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab salah guna manual book. Jadi orang beriman, orang Islam, orang yang bertakwa, kalau dia nak jalan dia cantik, kehidupan dia elok, manual booknya kena betul. Apa manual book dia tadi? Al-Quran. Itu yang jadi huda, hadiah daripada Tuhan ataupun petunjuk daripada Tuhan kepada kita. Alaman ta'allama al-Quran, jadi siapa yang mempelajari Al-Quran, wa'allamuhu, dan dia beramal dengan isi kandungannya. Dia bukan sekadar penyedap bunyi bahasa saja Quran ni. Allah Ta'ala. Ada satu kisah tentang satu orang ibu, satu orang perempuan Arab tua ni, Allah Ta'ala. Selama hidup dia tak pernah bercakap melainkan dengan Quran. Dia bercakap dengan Quran je. Bukan dia bercakap dengan Quran. Perkataan dia tu ayat Quran. Satu hari dia pergi ke, apa nama Allahumma salli ala Muhammad, nak pergi ke Masjidil Aqsa. Kemudian dia tersesat. Ni daripada negara, dia nak pergi daripada Mekah nak ke Palestin. Dia tersesat. Bila dia tersesat tengah jalan, ada satu kabilah jumpa dia. Satu kabilah Arab tengok nenek tua. Nenek tua biasa tak kena tawan lah sebab orang tua. Kalau nak jual pun tak laku, tak ada orang nak buat hamba. Jadi orang tadi pun tanya, "Ya ibu," kata, "wahai makcik, insya-Allah, ke mana kamu di tengah-tengah padang pasir ini?" Kamu nak ke mana? Masya-Allah. Maka apa jawab dia? Subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Aku daripada malam tadi, daripada Mekah nak ke Masjid Aqsa. Fahamlah orang tu nak pergi Masjid Aqsa ni, insya-Allah taala. Maka apa dia buat kat sini? Apa dia buat di sini? Ini bukan jalan Masjid Aqsa. Maka dia kata,
Wa wajadaka dhallan fahada. Aku ni tersesat. Tak dapat hidayah lagi. Tersesat. Berapa lama kamu tersesat? Berapa lama makcik dah ada kat sini? Fi sittati ayyami thumma istawa 'ala al-'arsy. Aku duduk dah 6 hari. Orang kabilah ni lagi pelik. Ini apa? Ini orang tanya baca Quran, orang tanya baca Quran. Jawapan dia dengan ayat Quran. Sehingga orang tanya mana rumahnya, dia tunjuk jalan ke rumah dia dengan ayat Quran. Dia baca ayat Quran, orang faham. Ila shimal wala yamin. Dia baca satu, maka orang pun mengikut apa dia. Sehingga jumpa dengan anak dia. Kami jumpa mak kamu di padang. Ya, kami pun cari mak saya lama, saya tak jumpa. Tapi masalah mak kamu ni, kami tanya soalan, dia jawab dengan ayat Quran. Kami tanya, dia jawab dengan ayat Quran. Apakah dia tak boleh bercakap? Kata laki-laki tadi, kata anak dia tadi, kamu kenal mak aku baru satu waktu. Sehari ni je, kamu dengar dia baca Quran. Aku ni sejak lahir tak pernah dengar dia bercakap. Bahasa dia sini aku tak pernah. Daripada kecil sampai hari ni, aku dah 30 tahun lebih, mak aku hanya bercakap melainkan, tidak akan bercakap melainkan dengan ayat Quran saja. Dia jadikan Quran tu sebagai kegunaan harian dia. Dia jadikan Quran tadi sebagai perkataan yang mewakilkan diri dia. Tabarakallah ta'ala. Dia kata wa'allam wa'amalu, dan dia beramal bima fihi, dengan barang yang apa ada pada dalam Quran tadi. Maka apa kata Nabi SAW? Fa inna lahu sya'iq. Sungguhnya Quran itu tadi akan jadi pembimbing dan penunjuk jalan ke syurga, insyaAllah. Wa dalil, ad-dalil ni petunjuk lah, menunjukkan jalan yang dalla menunjukkan. Dia menunjukkan jalan kepada syurga. Itu sebab belajar Quran ni salah satu jalan untuk pergi syurga. Belajar Quran. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW kata, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi fil jannah. Barang siapa yang memudahkan dirinya dalam menempuhi jalan menuntut ilmu, dia mudahkan diri dia. Sahalallahu lahu, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Allah catatkan diri sebagai golongan yang dimudahkan. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, untuk jalan menempuhi ke syurga. Nanti dia pergi syurga, orang ni jangan bagi rumit-rumit. Allah bagi tahu kat malaikat, ini orang tak ada kerumitan. Alatul. Alatul ni apa? Terus dia masuk. Allah Ta'ala. Sebab ketika dia dunia, dia telah menempuhi susahnya jalan menuntut ilmu. Maka jangan disusahkan dia pula untuk jalan menempuhi ke syurga Allah Ta'ala. Aku mudahkan. Allah Ta'ala. Kadang susah. Itu sebab dalam masalah menuntut ilmu ni, saya teringat almarhum guru mulia kita Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam selalu pesan sama. Menuntut ilmu ni, kata dia, paling besar sekali ganjaran. Dia didoakan bukan oleh manusia je. Dia didoakan oleh sekalian makhluk. Kata Nabi SAW, sesungguhnya barang siapa yang berjalan menuju ke ilmu, barang siapa yang menuju ke taman-taman ilmu ataupun untuk mendapatkan ilmu, dia mudahkan dirinya untuk ke taman ilmu, maka dimudahkan oleh Allah jalan untuknya ke syurga. Dan segala makhluk yang ada di bumi mendoakan dia, dan ikan-ikan di laut memohon ampun untuk dia. Tu sebab kata Syekh Fahmi, saya ingat dia gelak lagi waktu tu. Macam mana dia senyum pun saya ingat dia kata, tu sebab ada setengah ahli tasawuf tak makan ikan, kata Masya Allah. Kenapa tak makan ikan? Kerana kalau makan ikan, siapa lagi nak berdoa untuk orang ni, kata Masya Allah. Dia punya bayang tu kan, kalau ikan kena makan banyak-banyak, nanti siapa nak berdoa minta ampun untuk orang untuk ilmu. Allah Ta'ala. Yang sekarang ni bukan masalah ikan kurang, yang kurang orang nuntut ilmu. Allah Ta'ala. Ikan tak kurang, banyak juga ikan di laut tu. Allah Ta'ala. Orang yang nuntut ilmu yang kurang. Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi masalah makan ikan tak makan ikan tu, itu setengah cerita yang lain. Adapun ada Nabi SAW katakan, siapa yang pergi nuntut ilmu, Allah pasti mudahkan jalan untuk dia ke syurga. Kita tak ada jalan lain kita nak pergi pun. Memang itulah kita punya direction map. Cuma hari ini kita diliku-likukan dengan pelbagai simpang untuk sampai ke destinasi itu, iaitu syurga tadi. InsyaAllah. Destinasi semua orang serupa je ke satu tujuan, iaitu nak ke syurga. Tetapi boleh jadi dia akan disesatkan ketika di dunia. Boleh jadi ia disesatkan ketika mana ia mati. Boleh jadi ia disesatkan ketika ia dibangkitkan daripada kubur. InsyaAllah. Tapi yang lebih hebat, lebih stay, ia tersesat sampai tak jumpa destinasi. Balik dia. Nak pergi kenduri kat mana? Kenduri dekat sini, kata dia, Masya Allah.
Pergi pusing dia tu tak jumpa kenduri, balik je. Subhanallah Ta'ala. Kenapa? Sebab tak jumpa lokasi. Map betul dah, aku tekan dah ni, tapi aku tak nampak dah, insyaAllah. Macam itulah penghidupan manusia. Navigation dia ataupun dia punya GPS dia tadi, Al-Quran. Quran dia akan bimbing dia hidup dalam keadaan baik sehingga dia menuju kepada syurga Allah Ta'ala dalam keadaan tiada kesesatan. Dia akan pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan jiwanya tenteram dan beroleh keamanan. Dalam riwayat lain pula kata, siapa yang belajar Al-Quran, allamu wa ta'ala, kemudian dia mengajarkan. Dia mengajarkan Al-Quran. Mengajar Quran ni bukan payah benar. Tak boleh lah Ustaz. Saya ni tajwid lari. Tajwid lari kita. Nak ngajar tak boleh. Orang Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Kha jadinya Ustaz. InsyaAllah. Nak ajar orang tak boleh. InsyaAllah. Maka ketika ini apa yang patut ajarkan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kamu itu dikira sebagai mengajar kepada orang yang tak tahu walaupun kamu menyebut alif kepada dia. Alif. Ni alif dia oi. Alif. Dah jadi guru dah tu. Guru Quran. InsyaAllah. Sebab ajarkan walaupun satu perkataan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik manusia yang melatih di atas muka bumi ini adalah orang yang menyampaikan ilmu. Para guru, orang yang menyampaikan ilmu, tuan-tuan guru ni adalah orang yang paling mulia di atas muka bumi. Dalam hadis begitu. Janganlah kamu meminta upah daripadanya. Untuk guru ngajar, untuk guru kena bayar. Allah Ta'ala datang ya, nak bagi. Ini berlaku di Mesir. Memang guru kami begitu. Yang datang dia bagi pula upah. Nah, upah belajar ya. Belajar ke dapat upah. Punya seronok pergi kelas waktu tu. Maka ketika kata Nabi, janganlah kau minta upah daripadanya. Maka apabila seorang guru itu mengatakan kepada seorang budak, ada satu budak datang belajar Quran dengan dia, lalu guru itu mengatakan, kul bismillahirrahmanirrahim, katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Maka budak tadi pun menyebut bismillahirrahmanirrahim. Perkataan itu je. Hadis sebut apa itu? Hadis kata tok guru tadi kepada budak, katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Maka budak tadi pun mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Maka apa yang Allah ganjarkan? Sesungguhnya Allah ganjarkan kepada guru tadi bara'atun minan nar. Bara'atun minan nar, bara'atun lil muallim, bara'atun lis sabi, bara'atun li walidayhi. Iaitu dibebaskan oleh Allah Ta'ala tok guru tadi daripada api neraka, budak tadi dibebaskan daripada api neraka, dan kedua mak bapaknya dibebaskan daripada api neraka. Mak bapak bebas daripada api neraka dengan modal kurang daripada RM50 sebulan. Hantar ngaji rumah Ustazah. Ustazah ni anak saya ya, cukup bulan tu hantar berapa Ustazah? Tak ada apa-apa, bagi je lah berapa nak bagi, insyaAllah RM5 keluar ni. Ustazah tu kata, bulan depan aku sebut lah. Tanya lagi hantar berapa Ustazah? 15 ya? 15. Mahal 15 Ustazah. Ini ajar Quran ke jual agama? Dengan jual agama Ustazah, insyaAllah. Hantar tuition mengajar matematik je, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Budak tadika dia ngajar sekolah bernama tuition, insyaAllah. Berapa yurannya? Sebab budak-budak susah jaga, kita cas 500. Oh, murah. Kedai sana tu 1,200. 500 murah. Itu dunia yang tadi murah. Padahal yang kata Quran tadi tu, kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim saja, mak bapaknya bebas api neraka. Mana modal RM15 tadi, Allah selamatkan mak bapak daripada api neraka. Tapi mak bapak dia tak nampak pentingnya salah satu tiket. Tiket untuk bebas daripada api neraka. Bila bebas api neraka, maksudnya apa? Masuk syurga lah. Hantar anak pergi ke mengaji Quran, insyaAllah ta'ala. Kadang-kadang ada pengorbanan sikit lah. Hantar anak sekolah tahfiz tu lebih tinggi lah. Bila hantar anak pergi tahfiz tu langsung minta syafaat. Kadang-kadang nak minta syafaat. Yang sekarang nak potong nama je. Jangan jadi ahli neraka je, masya-Allah. Hantar anak pergi ngaji Iqra, ngaji bismillah, masya-Allah. Nabi dah janji bara'atul lisabi, bara'atul liwalidayh. Allah bebaskan anak tadi daripada api neraka, dan Allah bebaskan kedua mak bapak tadi daripada api neraka. Modal RM15. Subhanallah ta'ala.
dikeluh-keluhkan. Masuk dalam apa nama? Facebook, masya-Allah taala. Apa ragam netizen hari ini? Masya-Allah taala, masya-Allah. Dia pun komen, "Aduhlah tempat saya tu Ustazah, mahal betul ngajar ngaji." Saya nak tanya pada netizen semua, betul ke sekarang ngajar ngaji RM15 satu kepala? Udah, itu isu je masuk dalam. Orang pun komen kat bawah tu lagi teruk. Allah Ta'ala. Bukan nak nasihatkan dia. Bayar je lah RM15. Beras pun mahal lagi daripada itu. Allah Ta'ala. Tak ada. Betul lah sekarang ni semua jauh agama. Allah Ta'ala. Khabar ke dia. Allah Ta'ala. Masuk tandai pun dulu 20 sen. Sekarang dah 60 sen. Allah Ta'ala. InsyaAllah. Itu pun Allah SWT Muhammad. Kita dah lah bagi, minta maaf bahasa saya kasual sikit, kita dah bagi tanda, kita buang tu, kita bayar, kita buang, lepas tu dia jualnya pula tai kita. Allah Ta'ala tu pergi ke pusat antiseptik apa semua jual kan. Allah Ta'ala kumbahan buat jadi air balik, jual lagi air, berapa banyak untung. Allah Ta'ala. Inilah kehidupan dunia. Itu sebab kalau pegang Quran, maka nescaya hudal lil muttaqin. Quran tu jadi petunjuk bagi diri kita. Masya-Allah taala anhu. Masya-Allah. Baik tu kata syafi'an, Quran itu jadi penolong nanti. Sebab penolong ni syafi'an ni mana? Fil kubri, dalam kubur nanti dia jadi penolong, wa dalilan ilal jannah, dan dia menjadi petunjuk untuk kita sepanjang perjalanan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti kita akan sambung hadis ke-25. Dunia adalah penjara wali-wali Allah dan syurga bagi musuh-musuh Allah. Yang ini yang biasa disebut. Dan hadis ni ada cerita tentang kisah seorang awliya Allah di bumi Mesir, nama Syekh Ibn Atta'illah. Syekh Ibn Atta'illah Al-Askandari. Beliau berhadapan dengan Yahudi dan Yahudi itu baca hadis ini. Apakah kisahnya? Itu kita akan sambung pada siri akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya sebelum kita tangguh pengajian kita pada pagi yang mulia ni, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jura. Ayah Faiz, ada soalan apa? Tak ada. Baik, sama. Baik, kalau tak ada, sekadar itu saja dulu pada pagi yang mulia ni. Salah silap tutur bicara apa yang saya sampaikan. Kiranya tidak bertepatan dengan murad kitab, bersalahan dengan pandangan para ulama. Kepada Allah Jalla Jalaluhu Al-Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya nyusun 10 jari mohon maaf di atas ketelajuran. Kata-kata saya apa disampaikan kira tidak bertepatan dengan murad kitab, bersalahan dengan pandangan para ulama. Kepada Allah Jalla Jalaluhu Al-Azam saya minta ampun. Pada ayahanda, ibunda, adinda, kekanda sekalian, saya menyusun 10 jari mohon ditegur diri ini dengan teguran bisawab. Sekiranya apa saya sampaikan tadi tidak bertepatan dengan murad kitab, maka kepada Allah juga saya mohon keampunan, dan kepada hadirin sekalian saya mohon kemaafan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ينفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لكل أنثى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita ngurang tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah. Allah. Ya Allah.